Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kita ucapkan kepada Johor Darul Takzim yang telah memenangi pertandingan menentang Kedah Darul Aman 2-0. Negeri saya tu tuan-tuan. Okey. Kita buat lambat sikit supaya bagi laluan kawan-kawan yang nak tengok bola mereka tak tertinggal bola dan mereka request supaya kita ni lewatkan sikit. So kita ikutlah permintaan ramai. Kita lewatkan sikit untuk malam ni. Dah start. Okey, silakan. Sebarang persoalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Ya. Sekiranya Barisan Nasional tidak bersama Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang, Pakatan Harapan mempunyai peluang cerah untuk kembali menjadi kerajaan. Dakwa Setiausaha Agong DAP di Muain. Minta komen sikit tu. Ini Lim Guan Eng ni mungkin baru keluar gua agaknya. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kebencian rakyat terhadap Pakatan Harapan ni dah melampau-lampau membuak-buak, terutamanya berpunca daripada Lim Guan Eng sendiri, kan? Apa yang beliau dan rakan-rakan di AP lakukan terhadap hak istimewa orang Melayu, terhadap kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, terhadap bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, kedudukan Raja-Raja Melayu, ianya telah menyumbang kepada kebencian terhadap Pakatan Harapan yang terlalu tinggi. Begitu juga dengan janji-janji yang tidak ditunaikan. Ada 60 janji dibuat oleh Pakatan Harapan sebelum pilihan raya, namun tidak langsung ditunaikan. Ditunaikan satu saja, dia hapuskan GST, dia buat balik SST. Habis. Di situ saja perbezaan antara SST dengan GST, negara kehilangan 30 bilion. Dan akibat daripada kehilangan ini, bukan hanya Lim Guan Eng terpaksa menaikkan bajet 2019 kan? Malah apa yang Datuk Seri Najib bagi ketika zaman pemerintahan BN juga ditarik satu persatu. Dan ini menambahkan lagi kemarahan rakyat terhadap kerajaan Pakatan Harapan. Jadi saya nak beritahu dengan Lim Guan Eng, kan? Janganlah dia berangan disebabkan UMNO berpecah dengan PPBM, maka sokongan rakyat kepada UMNO tu akan beralih kepada Pakatan Harapan ataupun DAP. Janganlah mimpi sama sekali. Ini tak akan berlaku. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, UMNO bersama dengan PPBM. PPBM ni parti yang mendapat sokongan hanya 28% memenangi kursi yang mereka bertanding pilihan raya lepas. Maknanya mereka ni hanya memperolehi lebih kurang 13 daripada 55 kursi yang ditandingi. It's around 28%. Maknanya sebuah parti yang gagal mendapat tempat di hati rakyat, khususnya orang-orang Melayu, sebab mereka ni bertanding di kawasan Melayu. Okey. Jadi bila mana PPBM diberi amanah baik untuk menjadi Perdana Menteri di era DAP, pemerintahan Mahathir DAP, mereka gagal. Dan disebabkan mereka gagal ini, mereka dikecam. Kemudian datang pula era PPBM di bawah Muhyiddin. Sekali lagi kerajaan Muhyiddin pula yang dipimpin oleh wakil daripada PPBM telah gagal untuk memberikan khidmat terbaik kepada rakyat. Jadi keyakinan rakyat kepada PPBM memang dah hancur lebur, sudah hancur lebur. Jadi walaupun UMNO berpecah dengan PPBM, ianya akan memberikan kesan lebih banyak positif daripada negatif. Memang tidak dinafikan kalau kita berpisah dengan PPBM, kan?
kita tidak akan dapat undi kumpulan kecil yang menyokong PPBM. Tetapi kena ingat bahawa hari ini segala fitnah tomahan terhadap BN hampir semuanya telah pun dijernihkan, dibersihkan. Dan hari ini rakyat sendiri tidak percaya segala pertuduhan-pertuduhan yang telah pun dilemparkan ke atas pimpinan-pimpinan Barisan Nasional sebelum ni. Jadi itu sebabnya saya merasakan sekiranya UMNO, BN bersama dengan Bersatu, kebencian rakyat terhadap Muhyiddin dan pimpinan Bersatu, dia akan terpalitkan UMNO. Maknanya akan lebih rosak sokongan rakyat terhadap UMNO. Sebaliknya, sekiranya UMNO distant itself ataupun menjauhkan diri daripada Bersatu, maka saya yakin tuan-tuan, rakyat tidak akan teragak-agak untuk kembali memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Itu pun saya yakin rakyat mahu lihat siapa yang akan memimpin Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang akan datang. Kerana sudah pasti akibat daripada kesilapan gamble ataupun memperjudikan nasib mereka pada pilihan raya umum yang ke-14, kali ini saya yakin mereka tidak akan gamble sekali lagi. Mereka tidak akan memperjudikan nasib mereka sekali lagi. Mereka akan memastikan bahawa calon PM yang betul-betul layak dan parti yang mereka yakin betul-betul layak boleh menjaga kepentingan rakyat akan diangkat kembali menjadi kerajaan Malaysia, insya-Allah. Jadi bukan semua perpecahan itu akan membawa kerugian. Kalau UMNO berpecah dengan parti yang hari ini tidak mendengar keluhan rakyat, tidak mahu menunaikan permintaan rakyat untuk mendapatkan moratorium secara automatik selama 6 bulan, tidak mengizinkan rakyat mengeluarkan duit dia sendiri, meletakkan syarat-syarat yang keterlaluan untuk mengeluarkan duit sendiri daripada KWSP, maka saya percaya tuan-tuan, kalau UMNO berterusan memberikan sokongan kepada PPBM, dengan UMNO sendiri akan terjejas. Jadi tak semua perpecahan itu membawa natijah yang negatif. Perpecahan di antara BN tidak bersama dengan PPBM akan membawa natijah yang positif terhadap UMNO dan mengembalikan sokongan UMNO, rakyat terhadap UMNO, insya-Allah. Itu bacaan saya. Okey Datuk. Ya. Hari ini Datuk, Timbalan Presiden UMNO Datuk Muhammad Hassan berkata keputusan UMNO menolak kerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya ke-15 tidak dipengaruhi oleh mana-mana individu. Ya. Okey, Muhammad berkata juga lebih 100 bahagian menggesa UMNO tidak meneruskan kerjasama dengan Bersatu, dan ia bukannya keputusan persoalannya. Betul. Kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Mak Hassan sangat tepat. 147 ketua bahagian daripada 191, 147 berani dengan tegang menyatakan bahawa mereka tidak mahu bekerjasama dengan PPBM dalam pilihan raya umum yang akan datang. Ketua bahagian ni dia mengetuai bahagian-bahagian UMNO lah. Maknanya dia mewakili UMNO bahagian. Dan kemudian kita juga dipahamkan 118. Kemudian mereka ni sudah berbincang di peringkat bahagian. Mereka memutuskan mereka tidak mahu meneruskan kerjasama dengan PPBM. So ini bukan keputusan yang dibuat oleh Datuk Zahid sahaja. Ini ialah keputusan MT UMNO secara majoriti MT UMNO, walaupun ada MT UMNO yang ada MT UMNO yang kita tahu masih lagi menjadi di bawah pengaruh Muhyiddin ni, tetapi majoriti MT UMNO tidak mahu meneruskan kerjasama ni. Dan sudah pastilah ahli-ahli di PKN Kaumbi juga tidak mahu benda ini berterusan juga. Okey.
Sementara tu Setiausaha Agung bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa mendakwa UMNO kini berada di bawah pengaruh Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim. Apabila kedua-dua gabungan parti itu mengeluarkan kenyataan yang sangat miring. Okey. Contohnya kenyataan melibatkan darurat, melibatkan COVID dan pelaksanaan bajet. Sebenarnya kita kena faham, okey. Bila kita ada common enemy, maknanya musuh kita satu. UMNO musuh dia Muhyiddin. Pakatan Harapan musuh dia Muhyiddin juga. Betul tak? So, setiap apa yang berlaku, kita tengok isu. Contohnya hari ni isu darurat. Betul tak? UMNO sokong tak darurat? Tak sokong. Tanya dengan Pakatan Harapan, dia sokong tak darurat? Dia pun tak sokong. So, adakah kerana kita tak sokong, Pakatan Harapan pun tak sokong, maknanya kita ada kesefahaman. Kita ada kerjasama. Tak betul lah macam tu. Tak betul. Kan? Tak semestinya kita ni bila kita memperjuangkan benda yang sama. Hak asasi manusia contohnya. Kita perjuangkan benda yang sama. Adakah kita ni bekerjasama? Tidak. Kan? Tetapi kita tengok sekarang ni ketakutan geng-geng PPBM. Kan? Dia cukup takut UMNO ni tak bersama dengan dia sebab dia tahu kalau UMNO tak bersama dengan dia, pilihan raya akan datang, it's going to be doom. It's going to be doom. Maknanya itulah berkuburnya PPBM dalam pilihan raya akan datang. Jadi macam mana pun dia kena paksa. So macam mana cara dia nak paksa UMNO ni untuk menerima kerjasama ni, bersetuju untuk mengagihkan kursi dengan PPBM? Dia gunakan menteri-menteri dalam UMNO. Dia gunakan Anwar Musa, dia gunakan kursi PN Backbenchers, Syahidah Kasim. Dia gunakan spokesperson ataupun jurucakap yang boleh mengelirukan orang UMNO. Seolah-olah kalau macam UMNO ni tak bekerjasama dengan Bersatu, UMNO rugi. Ini teori bodoh. Kan? Macam mana datang UMNO rugi? Kalau UMNO bersama dengan Bersatu, belum bertanding UMNO dah rugi. UMNO bertanding pilihan raya yang ke-14, UMNO bertanding 122 kursi. Tapi disebabkan kita difitnah, kita dicaci, dicerca, kan? Ada bad perception terhadap BN dan kepimpinan BN, maka ini menyebabkan daripada 122 kita menang hanya 48% lebih, iaitu lebih kurang 54 kursi. Tambah satu lagi, Tanjung Piai, kita menang 55 kursi. Kan? So, dalam erti kata lain, dalam keadaan UMNO paling buruk prestasinya pun, kita boleh menang 54 kursi. Habis kalau UMNO kerjasama dengan PAS, kurang-kurang 30 kursi kena bagi PAS. Dah tinggal 92. Kalau UMNO kerjasama dengan PPBM, kena bagi lagi 40 kursi. Tinggal berapa kursi? 52 kursi. So, adakah bertanding 52 kursi, keputusan UMNO akan lebih baik daripada pilihan raya umum yang lepas? Sudah pasti tidak. Takkan ni tak boleh fikir. Betul tak? Kalau bertanding pun hanya 52, maka keputusan mestilah lebih teruk daripada 52. Dan mereka ni, mereka nak kita agihkan kursi, sebahagian bagi kat mereka, tetapi bukan bermakna 52 kursi yang UMNO akan bertanding tu, mereka tak kacau. Mereka sudah beli academician, mereka sudah beli ustaz-ustaz, mereka sudah beli aktivis masyarakat yang akan bertanding calon bebas di kawasan di mana UMNO bertanding. Nak pastikan undi UMNO, undi BN pecah, PKR menang pun tak apa, sebab mereka ada agenda, mereka boleh kembali bersama. Faham tak? Mereka nak elak daripada UMNO menang je. Ini tujuan dia. Dia nak kuburkan kita. Itu sebabnya dia macam mana pun, dia tak nak kita ni meninggalkan kerjasama. Sebab kalau kita meninggalkan kerjasama, kita akan bertanding semua 222 kawasan parlimen, kan? Dan sebahagian di Sarawak kita akan bagi GPS bertanding. Betul tak? Itu sebabnya hari ni
jentera-jentera Muhyiddin ni, apa slogan yang mereka gunakan? Nak menjatuhkan UMNO. Boleh jatuhkan UMNO tak? Tak boleh. Tetapi ada satu imej yang buruk yang ada pada Anwar. Betul tak? Imej lewat dia. Imej liberal dia. Imej DAP-nya. Betul tak? Macam mana Mahathir burukkan DAP selama hari ni sebagai parti chauvinis, parti yang anti Melayu, benci Islam. Betul tak? Benda yang sama Mahathir dah hasut rakyat terhadap Anwar Ibrahim. Jadi hari ni macam mana cara nak menjatuhkan UMNO yang tak nak kerjasama dengan PPBM ni? Mereka create slogan mengatakan bahawa hari ini UMNO mahu bekerjasama dengan PKR dan DAP. So bila orang Melayu ni, UMNO ni dia punya target group dia Melayu. Bila orang Melayu dengar UMNO nak kerjasama dengan DAP, UMNO nak kerjasama dengan PKR, mereka jadi panik. Sebab mereka kenang 22 bulan di bawah pemerintahan DAP. Yang mereka lupa bahawa di bawah pemerintahan DAP 22 bulan ini yang menjadi musibat yang telah membantu DAP untuk berkuasa dan menindas orang Melayu ketika itu tak lain tak bukan bos kepada Muhyiddin, iaitu Mahathir Mohamad. Faham? So hari ni macam mana nak burukkan UMNO? Tak ada point. Tak ada point. UMNO hari ni dah dibersihkan. Dia boleh cerita pasal kluster mahkamah, kan? Yang dia tak pernah cerita kat kita, kluster semburit dia tak pernah cerita. Kluster main bini orang dia tak pernah cerita. Kluster merompak, bagi projek pada kroni, bagi pada anak, bagi pada menantu, dia tak pernah cerita. Bagi pada mak, bagi pada sepupu, dia tak pernah cerita. Kluster-kluster ni yang sebenarnya bahaya, bukan kluster mahkamah. Kluster mahkamah UMNO ni yang dia kata kluster mahkamah ni, dia nak labelkan seolah-olah orang-orang yang pergi mahkamah ni disebabkan kes dia tak dilepaskan, maka dia tidak mahu bersama dengan Bersatu. Bahlul mana yang sanggup angkat seorang Perdana Menteri, dia daripada parti minoriti, kita majoriti, kita angkat dia jadi Perdana Menteri supaya dia boleh penjara dengan kita? Bodohlah kita kalau buat macam tu. Betul tak? Betul. Sudah pasti bila kita bentuk kerajaan dengan dia, kan, dia mesti berjanji bahawa tindakan-tindakan pendakwaan terpilih yang telah dibuat sebelum ni, dia kena betulkan. Pendakwaan berniat jahat ke atas Dato' Sri Najib, ke atas Dato' Zahid, ke atas Bung Mokhtar, ke atas Ahmad Maslan, Tan Sri Syaril, Tengku Adnan, Aziz Rahim dan lain-lain, mesti digugurkan. Kalau Lim Guan Eng yang terang-terang ambil rasuah, kes yang sama dengan Khair Toyo. Khair Toyo zaman BN, menteri besar kita tau, kita boleh sumbat dalam penjara. Tetapi kes Lim Guan Eng, pendakwaan dah senaraikan 60 saksi, 25 dah dipanggil. Walaupun 25 dah dipanggil, walaupun Ketua Hakim Negara dia dah tukar orang dia jadi Ketua Hakim Negara, Tan Sri Richard Malanjut, Tommy Thomas sudah diangkat peguam kepada Lim Guan Eng sendiri, dia angkat jadi peguam negara. Itu pun dia tak berani teruskan kes tersebut, dia gugurkan kes tu sekat jalan. So kalau kes Lim Guan Eng boleh digugurkan, kenapa kes Dato' Najib tak boleh digugurkan? Ini terang-terang ini terang-terang berniat jahat. So siapa boleh accept diperlakukan sedemikian rupa? Bila kita bentuk kerajaan bersama, kerajaan campuran, kena fahamlah kerajaan campuran tu maknanya apa. Kerajaan campuran tu maksud dia kita berkongsi kuasa. Kuasa tu bukan bapak kau punya. Faham tak? Kuasa tu bukan bapak kau punya.
Kau jadi Perdana Menteri, UMNO bagi kau peluang jadi Perdana Menteri. Sepatutnya UMNO jadi Perdana Menteri. Tapi timbalan Perdana Menteri pun tak boleh bagi pada UMNO. Kau lantik tokoh semburit negara jadi timbalan Perdana Menteri daripada parti kau sendiri. Boleh? Menteri, kau dah ambil Perdana Menteri, kau dah ambil timbalan Perdana Menteri, bagilah UMNO lebih sikit menteri. Tak ada. Dia lagi banyak menteri. Kan? Lepas tu kualiti kementerian. Kementerian Cak Ayam dapat kat UMNO. Tu satu dah Datuk Ismail Sabri dapat. Kementerian Pertahanan. Okey lah sikit. Yang lain? Tak ada apa-apa. Yang lain macam mana? Satu. Nak menjawab kes COVID, dia bagi kat UMNO. Kan? Nak menjawab kes SOP bodoh dia suruh UMNO yang buat. Itu memang nak bunuh UMNO. So kalau UMNO nak terus kekal bersama dengan PPBM, lebih baik MP-MP UMNO ni makan racun tikus terus. Tak payah bazing-bazing. Ha. Betul, makan terus racun tikus. Kuda. Jadi tak betul mengatakan bahawa disebabkan kita menentang macam ini Barua Muhyiddin dengan Mahathir ni sama je modus operandi dia. Bila kita serang je Mahathir, dia orang kata kita Barua Anwar Ibrahim. Nampak? Sekarang bila serang Muhyiddin, dia orang kata kita Barua Anwar Ibrahim. UMNO di bawah telunjuk Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni siapa? Anwar Ibrahim siapa? UMNO dah memerintah 61 tahun. Anwar hanya seorang pemimpin serpihan daripada UMNO. Dia datang daripada kilang UMNO. Itu nampak dia hebat. Tapi tak bermakna dia lebih hebat daripada UMNO. Tidak. Bodohlah kita kalau ikut telunjuk Anwar Ibrahim. Kan? Kalau dia nak jadi Perdana Menteri, kita rela dia jadi Perdana Menteri, sedangkan kita menang 54 kursi, dia menang 49 kursi. So apa beza dia dengan Muhyiddin? Sama je. Dia minority. Nampak tak? So kesimpulan dia, UMNO kalau cerdik, UMNO kena pastikan dia kembali jadi Perdana Menteri. Kalau dia nak kerjasama dengan Anwar, boleh dengan syarat Anwar tunduk bawah UMNO. Bukan UMNO tunduk bawah Anwar. That's not the way. Yes. Kan? Yes. Lagipun Anwar tak pernah ada pengalaman jadi Perdana Menteri. Kan? Kau tak tahu dia nak jadi Perdana Menteri nanti menguntungkan kita ke tidak. Berdasarkan pengalaman dia jadi Menteri Kewangan, tak bagus. Kita tengok tahun 1997-98. Bila dia mengambil nasihat-nasihat daripada IMF. Bungkus kita punya ekonomi. Bila penjangat mata wang menyerang ekonomi kita, apa langkah-langkah yang diambil? Sepatutnya bila kita berhadapan dengan kegawatan ekonomi, kemelesetan ekonomi, kita kena inject stimulus package. Kan? Kita kena perbanyakkan belanja. Tapi Anwar dia naikkan interest rate. Bila naikkan interest rate, orang yang berhutang dengan kredit kad koyak. Faham tak? Orang yang nak berbelanja, dia tak sampai hati nak berbelanja. Dia simpan duit di bank. So bila semua orang simpan duit di bank, bila semua orang simpan duit di bank, apa jadi? Orang tak berbelanja. Bila orang tak berbelanja, tidak ada kecairan di pasaran. Bagi laluan sikit. Okey. Okey, lagi satu itu lewat petang tadi Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan harapan agar semua parti politik yang membentuk kerajaan PN terus kekal bersama dalam menghadapi pilihan raya. Saya perkataan yang dikata, saya fikir tidak jadi apa-apa masalah walaupun kita mahu melihat gabungan parti yang ada terus kekal abadi sampai ke depan kerana rakyat suka. Ayah bapak dia yang suka. Kenapa dia menggunakan rakyat suka tu? Tak kena tengok media sosial. Alah, sudahlah. Tak payah cerita pasal Perdana Menteri kau yang bodoh ni. Too stupid to understand the groundswell. So kau tak boleh expect apa-apa daripada makhluk bahlul ni. Amat menyedihkan. Pathetic.
Okey, tak. Dah. Itu yang soalan. Okey, ni Datuk, adakah UMNO sudah bersiap sedia untuk PR15 jika kita keluar daripada PN? Bagaimana dengan parti konfiden BN? Sejauh mana kerjasama akad umbi PAS tiap negeri untuk menghadapi PR15 jika pucuk pimpinan PAS saja sokong PN? Apa komen Datuk? Sekarang ni kita kena faham, selama hari ni pun kita bersedia. Kan? Kita bersedia bukan sebab jentera kita bersedia, tidak. Kita bersedia bukan sebab kepimpinan kita telah menjalankan tugas yang baik. Kan? Untuk menarik balik sokongan rakyat, tidak. Kita ni nasib baik ialah kerana ahli-ahli kita, ahli-ahli UMNO kita tidak berganjak walau sedikit pun. Kan? Mereka tetap bersama dengan UMNO. Dan mereka yang dah tak aktif pun kembali aktif. Mereka yang selama hari ini sokong saja tak pernah masuk ahli pun dah masuk ahli. Mereka yang selama hari ini sokong saja tapi tak pergi mengundi pun dah pergi mengundi. Betul tak? So senario dah sangat berbeza. Tetapi kena ingat bahawa sokongan ini kerana kita ada akar umbi yang konsisten memberi dukungan kepada UMNO. Jadi tak perlulah kita nak bimbang sangat. Memang dari segi resources kita lemah. Dia orang merompak sakan. Kita tengoklah menteri-menteri kita dalam UMNO pun saya rasa tidak dapat membantu. Macam mana nasib wanita? Adakah dengan adanya Kementerian Wanita, Kementerian Pengajian Tinggi dijaga oleh menteri apa yang menjadi ketua wanita? Adakah bajet-bajet untuk gerak kerja wanita hari ini semua okey? Ini kita kena tanya. Kan? Lepas tu naib presiden kita ada seorang yang menjadi menteri. Ketua perangan kita dulu menteri. Kan? Susah Agung kita dulu menteri. Adakah dia menggunakan kedudukan dia tu untuk memperkukuhkan UMNO di peringkat bahagian dan cawangan? Adakah bantuan disalurkan kepada kita punya ketua-ketua UMNO bahagian, kita punya ketua-ketua UMNO cawangan? Yang tu kita kena tanya. Kan? Ada tak? Sebab hari ni kalau kita tengok, walaupun Muhyiddin ni kedekut, tak nak keluar duit, tapi di kalangan mereka ni, itu sebab Azmin ni mendapat tempat di hati geng-geng bersatu ni. Sebab dia duit banyak. Dia tak pernah dia tak pernah ada rasa apa? Dia tak kedekut lah, senang cerita. Dia belanja untuk parti dia, dia belanja untuk beli orang, kan? Dia sanggup belanja. Kan? Itu kelebihan yang ada pada Azmin. Kan? Jangan terkejut, untuk pilihan raya dia sanggup belanja. Sebab dia ada target dia. Dia nak supaya dia dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kan? Dia nak supaya bila Muhyiddin nanti dah kaput, dia boleh menggantikan sebagai Perdana Menteri. Okey, sekejap ada soalan dari netizen tu. Salam Datuk, ada ke peluang kita singkirkan individu bermasalah dalam UMNO dalam pemilihan akan datang, Datuk? Bagi saya senang je, ni atas presiden. Kan? Kalau saya presiden, tahulah saya pastikan bahawa dia orang ni semua takkan bertanding lagi pilihan raya akan datang. Kalau aku presiden. Kan? So kita harap presiden buat benda yang betul lah. Pastikan orang yang betul-betul setia pada UMNO ni, yang diangkat menjadi wakil ataupun calon parti. Tetapi kena ingat juga, kan? Tak boleh juga terlalu drastik. Kalau terlalu banyak ketua bahagian yang digugurkan sebagai calon, ianya juga akan memberikan kesan kepada pilihan raya, keputusan pilihan raya. Sebab UMNO ni dia ada masalah sikit, kan? Bila kita tukar calon bukan daripada bahagian punya calon, walaupun calon tu bagus macam mana pun, akan ada sedikit sabotaj. Bergantung kepada ketua bahagian. Kalau ketua bahagian tu, kepimpinan bahagian tu dia berbesar hati, kan, dia berlapang dada, senang. Tapi bukan semua manusia ni sama. Ya tu Okey, memandangkan Datuk Seri Najib masih mendapat tempat di hati rakyat
dan sedar akan fitnah yang telah dimainkan oleh Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan 2, adakah sekarang waktu yang sesuai untuk Presiden Parti Datuk Seri Zahid melantik Datuk Seri Najib selaku pengerusi Barisan Nasional walaupun kes Datuk Seri Najib masih berjalan di mahkamah? Adakah plan ini realistik ataupun perlu tunggu keputusan mahkamah terlebih dahulu? Minta komen sikit tu. Bila Anwar Ibrahim dituduh meliwat dan sudah didapati bersalah di peringkat Mahkamah Persekutuan sekalipun, dia tetap dipanggil Ketua Umum PKR. Ada tak tengok orang PKR lucutkan Anwar Ibrahim? Ada tak orang PKR hukum pemimpin dia? Seperti mana kita, Datuk Seri Najib, belum bicara pun kita dah hukum. Kan? Hari ni kalah kerana fitnah. Hari malam tu lagi Khairi Jamaluddin dah desak supaya Datuk Najib meletakkan jawatan. Nak bagi pen lagi? Nak bagi pen lagi? Kalau misalnya pukul 11 pagi tu Datuk Najib tak meletakkan jawatan, dia wanita dengan Ketua Puteri ni siapa nama? Mas Emiati akan buat PC pukul 2 ke pukul 3 petang, mendesak supaya Datuk Seri Najib melepaskan jawatan. Ni yang cerita dia. Apa kau tanya tadi? Apa plan, adakah plan ini realistik ataupun perlu tunggu keputusan mahkamah terlebih dahulu? Tak, plan ni realistik. Tak payah bagi dia jadi Presiden UMNO pun tak apa. Bagi dia jadi pengurusi BN. Biar dia gerakkan jentera Barisan Nasional. Datuk Zahid gerakkan jentera UMNO. Kan? 2 heads is better than 1. Apatah lagi, kan? Dari segi sokongan rakyat, pengaruh rakyat, lebih yakin pada Datuk Najib. Kan? Kita tengok keputusan pool pun Dah tahu kan? kita boleh tahu. Jauh ketinggalan. Kita tak boleh cerita jauh ketinggalan. Kan? Persoalan dia, benda ni kalau tak tengok pool pun, kau tengok Facebook Datuk Najib, kau tengok Facebook orang lain dalam tu, jauh beza. Kan? So daripada situ kita boleh buat satu kesimpulan. Hari ni untuk menang pilihan raya ke-15, UMNO kena jual image Datuk Najib. Produk Najib Razak ni is more sellable compared to UMNO. Itu kita kena faham lah. Faham? Dalam erti kata lain, kan? Kalau dah tahu kita ada produk yang bagus, produk tu kau tak mau jual, kau jual produk lain yang tak popular, produk lain yang ditolak oleh rakyat, kau akan berhadapan dengan masalah walaupun brand kau tu bagus. Faham? Satu brand sama-sama UMNO, tapi ada produk yang rakyat suka, ada produk yang rakyat tak berapa suka. Kan? So, kau kena terimalah nanti keputusan ni. Kalau kau buat keputusan yang silap untuk promote produk-produk mana sebagai our main produk. Ini perumpamaan lah. Okey, betul. Sekarang ni JKOM sedang giat dengan propaganda yang dimainkan bagi merosakkan imej UMNO. Bolehkah peranan JKOM ini diumumkan kepada rakyat memandangkan dana rakyat disalahgunakan? Sepatutnya JKOM ni menjadi saluran maklumat kerajaan yang telus dan dalam menerangkan isu kepentingan rakyat, bukan menyerang unsur politiknya. Tak komen sekarang tu. JKOM ni agenda dia pun kita boleh lihat daripada awal agenda dia. Dulu dah dimatikan. Dia orang juga, Pakatan Harapan juga matikan. Lepas tu dihidupkan. Bila hidupkan, dia letak, mula nak letak Dr. Afif, orang kanan Azmin Ali. Bagi peruntukan pun luar biasa, tinggi. Apa tujuan dia? Tujuan dia tak lain tak bukan nak membersihkan nama Azmin Ali. So kalau hari ni kita dah tahu yang menjaga Kementerian Komunikasi dan Multimedia
Menterinya pun datangnya daripada PKR. Datang daripada blok Azmin Ali. Blok Semburit. So kau rasa agenda utama dia akan pastilah apa juga agenda yang digariskan oleh Azmin Ali. Kan? Sekarang ni kalau Azmin Ali, kita tahu pertama dia nak clearkan nama dia. Nombor dua, dia nak pastikan bahawa PPBM boleh menggantikan UMNO. Itu sebab ada setengah-setengah orang-orang jasa ni gembira bila Jcom ni dapat peruntukan lebih. Aku beritahu awal lah, engkau dapat peruntukan lebih ni bukan nak mengambil engkau orang yang kena buang kerja ni, kan? Bukan nak ambil balik orang UMNO yang kena buang kerja dulu. Tidak. Dia nak gantikan dengan orang-orang Azmin Ali. Faham tak? So akhirnya Jcom tu akan jadi alat politik Azmin Ali lah. Untuk agenda politik Azmin Ali. Okay, Datuk, berkenaan Azmin Ali dia tu saya tengok dia ni seorang yang apa orang cakap dia tak pernah membalas. Dia diam je. Dan kita nak maksud dia punya seteru nak hentam dia pun dia diam je. Kenapa dia jadi macam ni Walaupun dia tahu, kita semua orang tahu, tapi dia diam je. Sebab dia cerdik. Dia cerdik. Dia masalah dia bukan, aku beritahu dengan kau, kalau bukan kerana dia ni ada masalah homoseksual ni, bisexual. Kalau dia tak ada masalah ni, dia antara pemimpin yang boleh diharapkan. Sebab dia datang dari kilang UMNO. Dia pandai jaga orang, dia pandai manuver apa semua. Semua sayangnya dia dia suka yang tu juga. Kenapa Datuk sejuk tu? Kenapa Datuk sejuk? Aku tak boleh bayang orang yang main betul ni. Okey, punya banyak perempuan ada yang itu juga kau sapu. Aduh. Stupid. Okey. Okey Datuk. Okey, saya insertkan dalam soalan tu lah. Okey Tok. Sekiranya PN, MPN terus berbalah, siapakah yang akan menjadi king? Adakah PH akan mengambil kesempatan menjadi king? Mereka, apa bacaan politik Datuk mengenai perkara ini? Macam mana? Datuk ingatkan Azmin tengok. Okey, sekiranya PN dan BN terus berbalah, siapakah yang menjadi king? Adakah PH akan mengambil kesempatan jadi kingmaker? Apa bacaan? Janganlah bimbang. Pertama sekali, macam saya sebut tadi, orang dah benci Pakatan Harapan. Orang dah benci PN. Sekarang ni yang ada track record okey sikit, walaupun adalah pemimpin-pemimpin UMNO ni mungkin korak ke apa sebelum ni, tetapi dari segi menjaga rakyat ni, UMNO never fail. Hari ni rakyat dah mula berfikir, korang tuduh UMNO macam-macam, tapi dikala orang tuduh UMNO berompak mencuri ni, UMNO bagi macam-macam kat rakyat. Korang kata korang ni bersih, tapi dikala korang jadi pemerintah, korang ada kuasa, apa yang UMNO bagi, apa yang Najib bagi, yang tu korang rompak. Apa tak lagi nak bagi yang korang janji nak bagi, tak bagi. Betul tak? Yang korang janji nak bagi, tak bagi. Lepas tu yang Najib bagi, yang korang rompak. So rakyat pun boleh fikir. Itu sebab saya percaya siapa juga yang akan dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya umum akan datang adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai track record yang baik. Dan setakat ni antara BN, PN dengan PH, UMNO masih jauh ke hadapan in terms of ada track record yang baik. Orang takkan gamble. Ni bukan nak pilih Perdana Menteri, nak pilih parti mana yang ni, orang main osum, ataupun main baling dadu, tidak. Dia takkan berlaku begitu. Okey Datuk Okey, buktikan setia kawan dengan menjadi kawan setia, kata PAS kepada UMNO. Okey, hari ni PAS kata buktikan setia kawan dengan menjadi kawan setia, kata PAS kepada UMNO. Okey. Dengan menjadi kawan setia.
Okey. Kau dah kahwin dengan UMNO, kau jadi jalang sundal, pergi dengan jantan lain. Lepas tu kau nak cerita pasal setia. Bullshit. Bullshit. Tu siapa punya ayat? Ini Taqiyuddin. tak Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Berman kata ia selepas gabungan parti itu menyatakan tekad untuk membina penyatuan ummah. Setakat ni saya tahu Tuan Ibrahim masih lagi dengan UMNO. Yang tu saya tahu. Kan? Tapi kalau geng-geng Publica ni, geng yang dah belajar hisap sigar ni, banyak dah lupa daratan lah. Minta maaf lah. So tak payah cerita lah pasal kesetiaan ke apa semua. Kau dah jalin kerjasama dengan UMNO. Kau dah buat muafakat nasional. Lepas tu tiba-tiba pasal royalti minyak, engkau baik dengan Mahathir. Pasal nak pastikan dapat benda-benda yang ini dunia lah bro. Mana pergi perjuangan asal PAS yang berpaksikan pada Islam? Kenapa akhirnya kembali kepada dunia balik? Yang ni patut dipersoalkan. Kenapa kepentingan dunia ni akhirnya mengatasi kepentingan Islam? Habis luruh apa yang diperjuangkan selama bertahun-tahun. Last kali royalti minyak menjadi pertaruhan. Sebab apa? Duit. Adakah kerana jawatan menteri? Kalau PPBM boleh bagi 2 menteri, UMNO boleh bagi lebih lah. Betul tak? So persoalannya hari ni, kena faham kenapa UMNO ni tak boleh terima PPBM ni. PPBM ialah serpihan parti UMNO. Kalau PAS nak supaya UMNO boleh terima PPBM, dia kena belajar terima dulu PAN ni. Dia kena belajar terima dulu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim pun Islam juga. Mak Sabu pun Islam juga. Terima lah semua. Kalau kau cerita pasal Islam, jangan kau Islam ada orang ni Islam, orang ni tak Islam. Tak boleh macam tu. Kau nak fikir pasal perpaduan ummah tu semua yang Islam, termasuk rakyat. Tak ada yang terkecuali. Tak kecuali. Ini perpaduan sekutu. Bukannya perpaduan ummah, perpaduan sekutu. Siapa yang boleh bekerjasama dengan dia dalam politik, yang itu dikira sebagai penyatuan ummah. Tak boleh. Tak boleh. Okey tu Okey, sementara tu gabungan Parti Sarawak GPS Ambil contoh lah. Ambil contoh. PAS bersih sangat ke? Ya. PAS bersih sangat ke? PAS tak pernah dapat duit daripada UMNO ke? Jangan lupa aku dulu kerja dengan Perdana Menteri. Aku kontrol. Tapi jangan lebih-lebih. Aku tahulah kau jaga undang-undang. Tapi jangan lebih-lebih. Kan kita buka semua. Telanjang habis nanti. Tak payah cerita lah. Manusia ni rambut sama hitam, hati lain-lain. Semua manusia bro. Mereka bukan malaikat. Mereka makan nasi. Mereka pun ada nafsu. Cuma kadang-kadang nafsu dia lebih daripada kita. Itu je. Tak payahlah. Aku simpan. Okey tu isu kita pergi Sabah Sarawak lah. Okey, hari ini gabungan Parti Sarawak GPS akan terus menyokong kerajaan persekutuan demi memastikan negara dapat diurus dengan baik, terutama ketika menghadapi penularan pandemik COVID-19. Kata Setiausaha Agungnya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Kita komen sikit tu. Itu keputusan Nantalinggi. Kau ada dengar Abang Jo cakap macam tu? Kita jangan ambil kira Nantalinggi ni. Kita ambil kira Abang Jo. Kan? Macam dalam UMNO juga. Betul tak? Kalau kau tanya Presiden UMNO, keputusan dia lain. Kalau kau tanya menteri-menteri yang ada kepentingan, yang duduk dalam kerajaan Muhyiddin Yassin, keputusan dia, kenyataan dia lain. Ini masalahnya. Perpecahan yang dibawa oleh Bersatu terlalu banyak.
Sekejap Datuk, ada soalan dari netizen tu. Hari PM buat lawatan rasmi ke Perlis. Adakah PM sudah mula langkah mempengaruhi sultan-sultan bermula dengan Raja Perlis, Datuk? Biarlah dia nak pergi jumpa sultan. Dia turun ke Perlis takkan tak menghadap sultan. Standard lah tu. Dia menghadap sultan, dia menghadap menteri besar. Menteri besar pun takkan Perdana Menteri datang dia tak pergi. So dia kena pergi. Bila menteri besar pergi tidak bererti bahawa menteri besar tu menyokong Muhyiddin. Betul tak? Tapi Syahidan Kasim pergi mengampu Muhyiddin, pergi ikut, itu memang confirm. Memang baru Muhyiddin. Okey. Okey, Tok ni daripada Rens Shah Alam. Okey, Tok mengenai dengan apa pendapat Datuk berkenaan mesej WhatsApp yang bertukar menjadi mesyuarat PBBM semalam yang mahu mengelakkan PRU sebelum pengundi-pengundi umur 18 tahun ke atas boleh mengundi. Apa komen Datuk? Mana? Mesej WhatsApp? Ni semalam? Itu bukan lama punya ke? 1 tahun sudah kan? Tak, semalam. Ya ke? Ya, semalam ni bertukar semalam, surat semalam. 18 tu memang dah lama tapi musurat. Tapi kalau betul lah dia cerita pasal pilihan raya sebelum bulan 8, bulan 7, bulan 6 tu, maknanya itulah apa yang kita cakap sebelum ni pun. Kan? So apa lagi kita nak ulas? Dia orang sebenarnya mengulas apa yang kita cakap. Memang dia orang tak nak undi 18 tahun ke atas, ke bawah. Sorry, 18 tahun ke atas. Secara automatik. Ya. Yang baru ya. Yang baru. Maksud dia tu dia punya laporan sikap yang tak boleh nak diukur. Sikap ni pun menjadi terlalu banyak, kan? Yang lain tu dia dah boleh ukur, dia boleh agak. Ni orang UMNO, yang ni orang BN, yang ni orang PH, kan? Yang mana yang atas pagar. Dia dah boleh baca dah sikap. Tapi bila 18 ke atas ni masuk, kebanyakan orang muda ni dia anti-establishment. Lebih lagi bila kau buat PKP bodoh ni banyak sangat kan. Ramai yang akan marah. Okey. Ada lagi soalan? Datuk, hari ni Datuk, Raja Petra Kamarudin, Ya. dia ada buat satu review Okay, Lokman Nur Adam has a very large following and his daily anti-Muhyiddin video broadcasts are very convincing and influential. Kita komen ni apa yang dia Tak kisah aku mana nak komen ni, kawan aku. yeah. Okay. Okey. Faris? Ada lagi Kita kena faham kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia ada pendirian masing-masing. Raja Petra ni PAS. Macam mana pun dia akan pertahankan Muhyiddin. Ya. Sebab pendirian PAS pertahankan Muhyiddin. Kan? So bila dia pertahankan Muhyiddin dia belas UMNO. Yang itu dia punya pendirian sendiri lah. Dia bukan budak-budak. Kita nak ajar dia, kan? Tapi kita orang UMNO ni kalau boleh jangan bantai PAS. Sebab kita masih ada masa depan dengan PAS ni. Sebab bila-bila masa saja PAS ni boleh kena kona. Kalau misalnya Muhyiddin last kali cari nyawa dekat PAN. Last kali Muhyiddin cari nyawa dengan DAP. Muhyiddin cari nyawa dengan Anwar. Kalau dia bersekongkol dengan 3 parti ni balik semula, dia tak perlukan PAS lagi. Sebab PAS akan berlaga angin dengan mereka. Apa akan berlaku? PAS akan balik dengan kita balik. Betul tak? Jadi jangan balon PAS lebih-lebih ni. Kau nak balon, kau balon 2-3 orang yang betul-betul celaka ni. Kan? Menteri Besar Terengganu, atas kiri, kan? Si apa ni, Taqiyuddin ni pun boleh tahan juga. Kan? Yang mana jadi baruah Muhyiddin ni kau sebat, tak ada masalah. Tapi jangan sebat PAS. Okay Datuk, selepas pilihan raya ke-15 akan datang ni, landscape politik Malaysia akan diterajui, Datuk yakin dia akan diterajui oleh BN ataupun parti sebelah sana? Mestilah BN. Kau ni ada keyakinan ke tak ada keyakinan ni? Bukan. Maksud saya Soalan macam ni tak boleh tanya aku tau. Betul.
Bila kau tanya aku soalan macam ni, kau tak yakin dengan BN? Bukan, saya memang yakin sebenarnya. Cuma ada orang mengatakan dengan perpecahan ni akan ni, tapi Orang bodoh je cakap macam tu. Kan? Kita berpecah dengan orang yang tak ada grassroots. So macam mana datang merugikan kita? Dan orang yang dibenci, contohnya contohnya. Contohnya. Contoh. Apa kita nak bagi contoh Syahidan tak kenal. Contohnya Ahmed Bado. Ahmed Bado. Orang tahu dia setia dengan Mahathir. Kan? Tiba-tiba dia cut hubungan dia dengan Mahathir. Bagus untuk dia ke tak bagus untuk dia? Tak bagus lah. Hubungan dia bagus. Tu silap kau. Bagus untuk dia. Ada peluang dia sambung menjadi IGP. Faham tak? Kalau dia terus hubungan dengan Mahathir, dia terus kata saya tetap setia dengan Mahathir, sedangkan Perdana Menteri hari ni Muhyiddin Yassin, bagus tak bagus? Bungkus Tak bagus. Lingkup. Betul tak? Betul. Jadi kalau dia potong hubungan dengan Mahathir, bagus. Hari ni, siapa orang yang paling dibenci di Malaysia ni? Nombor 1 siapa? Muhyiddin. Mahathir dah jadi nombor 2. Mahathir ni orang dah tak bicara dah pun. Kan? Itu hari masa mengundi siapa jadi Perdana Menteri pun, dia dah dapat 101 undi dah. Sama dengan Azmi Ali. Itu level Mahathir ni. populariti dia. Kan? Orang dah tak bicara dah pasal Mahathir. So dikala orang membenci Muhyiddin ni, kan? Kau disassociate diri kau dengan daripada Muhyiddin. So bagus untuk kau ke bagus? Ataupun merugikan? Pastilah bagus. Bila kita bersama dengan kebatilan, bersama dengan pemimpin yang zalim, bersama dengan pemimpin yang pekak, bodoh, tulis, kan? Kita hentikan sokongan pada dia. Rakyat lagi suka ke rakyat lagi benci? Rakyat lagi suka. Takkan tu pun tak boleh baca, kau tanya aku soalan tu. Aduh. Kau tak yakin dengan BN ni, masalah ni. Kau ada masalah macam Anwar Musa. macam jadi satu soalan tu. Okey, soalan ni. Okey, Datuk ni daripada Fitri Lan. Apa komen Datuk berkenaan rakaman suara yang didedahkan DSN Tan Soal? Nanti saya tengok balik semula Saya tak nak komen. Sebab apa? Sebab saya dengar yang awal tu. Bila saya dengar yang awal tu sama macam yang tahun lepas. 1 tahun yang lalu. So saya tak dengar habis. Tapi pasal dia sebut pasal pengundi 18 tahun tu, setahun yang lalu belum lagi timbul benda tu. So saya kena tengok balik. Saya ingat benda tu benda lama diulang balik. So kita KIV soalan tu untuk besok. Okey. Okey, ni Datuk daripada Rizan Melaka. Abang kau kata bulan Jun PRU beranikah dia. Komen Datuk. Soalan pendek daripada Beranikah dia? Abang kau kata PRU Ya. bulan Jun beranikah dia. Beranikah dia. Beranikah dia? Oh, ingat dia nikah bulan Jun. Nak je aku cadangkan dia pergi buat honeymoon dekat depan pusat pembuangan undi. Sebenarnya memang perancangan awal tu memang dia nak buat bulan Jun, bulan Julai. Kan? Tetapi apa nama? Yang terkini saya dengar dia mengharapkan supaya dia dapat sokongan. Dia nak lanjutkan Nyawa dia tu. nyawa dia tu sampai habis term dan dia tak mau bertanding pilihan raya. So sekarang dia dah tak peduli dah apa jadi dengan parti dia sebenarnya. Tu sebab Tok Wan semua sekali tengah marah kan dia tu. Tok Wan nak jumpa pun kena ada appointment. Seminggu 2 lagi Tok Wan masuk dalam list sama macam Syahrudin. Orang yang langsung Muhyiddin tak mau dengar. So dalam PPBM sebenarnya pun dah ada perpecahan. Tapi dia orang berpecah ke tak berpecah, dia orang tetap kelompok kecil dia. Hanya kabilah kecil. So tak memberi kesan pada negara. Apa saranan Datuk kepada pemimpin PAS di mana adun DAP yang terlibat dengan kes Rogol Amar? Maka terdapat 3 golongan di dalam kerajaan PN yang terlibat dengan skandal seks songsang.
susah nak cakap lah. Dulu dia orang tak nak terima Anwar kerana Anwar peliwan. Sekarang Azmin boleh pula terima. Betul tak? Mungkinlah kita husnuzon, mungkin PAS ni dia tak boleh terima orang pemberi. Penerima dia terima. Mungkin lah. Okey. Ada lagi soalan? Tanyalah soalan, apa takut. Bukan takut. Okey, Tok ni daripada Ren juga. Adakah logik dakwaan Rosli Dahlan mendapat 500 juta komisen dari hasil sentimen 1NDB? Tanda soal. Siapa Rosli Dahlan tu? Rosli Dahlan. Dia cakap apa? Dia dapat 500 juta. Komisen hasil sentimen Settlement. 1NDB, tanda soal. Macam mana komisen itu boleh diperolehi jikalau semua pembayaran dibuat melalui bank, pihak bank? Soalan kes 1NDB. Rosli Dahlan Saya kena buat kajian dulu lah. Ini yang Zafrul baru cakap tu kan? Nanti kita buat kajian, kita tanya dulu selebelok. Yang bawa dulu tajuk. Okey. Ada lagi? Habis? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.